Selamat malam, salam sejahtera. Malam ini aku nak bacakan kepada kamu apa yang dikatakan oleh Ketua Hakim Negara yang pada pendapat aku telah menyekolahkan pentaksub-pentaksub Najib, penyokong-penyokong Najib yang masih lagi mempersoalkan keputusan Mahkamah Persekutuan, keputusan Mahkamah Rayuan, keputusan Mahkamah Tinggi, keputusan 9 hakim yang ada di Malaysia. Bahkan Ketua Hakim Negara adalah hakim paling tinggi yang ada di Malaysia. Kepada siapa lagikah harus kita percaya selain Ketua Hakim Negara? Adakah orang yang lebih kita percaya selain beliau? Ada orang kata, ini yang betul, si anu yang betul, si Pulan ini yang betul, si Pulan ini yang betul. Itu betul pada pendapat Anda kerana Anda berdiri sebelah kaki, tak berpihak kepada siapa-siapa. Itulah yang paling penting dan tepat menjadi hakim untuk kita semua. Oleh sebab itu, aku tertarik apabila Ketua Hakim Negara ini kata, jika tak faham alasan penghakiman, tanya pakar. Jangan terus buat kesimpulan, kata Ketua Hakim Negara. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, masyarakat awam dan ahli politik digesa membaca dan memahami alasan penghakiman bagi sesuatu kes yang diputuskan mahkamah terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan dan menyerang sistem kehakiman, kata Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat. Ramai orang di luar ini yang tak pernah baca apa-apa keputusan daripada hakim, tulisan keputusan penghakiman. Mereka hanya dengar dari kata si anu, dan si anu, si Pulan, dan si Pulan. Akhirnya, mereka percaya pula pada mereka, sedangkan tak pernah mereka tahu penulisan ataupun keputusan penghakiman di mahkamah. Ketua Hakim Negara Malaysia berkata, kebanyakan komen yang menyerang sistem kehakiman terutama selepas keputusan mahkamah membabitkan bekas Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, adalah berdasarkan sentimen semata-mata. Jika tidak faham, tanya. Jika sudah baca alasan penghakiman dan tidak faham, tanya pada individu yang tepat. Jangan begitu mudah membuat kesimpulan tanpa kefahaman penuh. Ini perkara asas, kata Ketua Hakim Negara. Adalah tidak adil untuk membuat kenyataan terhadap isu yang kamu tidak faham. Ia akan menyebabkan huru-hara pada semua perkara, katanya. Jika kamu tidak faham, tiada asas pengetahuan, tidak memahami sepenuhnya, tapi kamu buat kenyataan. Ini tidak betul, katanya, yang menghargai sokongan Majlis Peguam dalam memperbetulkan persepsi dan menjelaskan mengapa mahkamah membuat sesuatu keputusan. Hari ini, Tengku Maimun Tuan Mat juga berkata, kebanyakan komen yang menyerang sistem kehakiman, terutama selepas keputusan mahkamah membabitkan bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Najib Razak, adalah berdasarkan sentimen semata-mata. Tegas Tengku Maimun lagi, komen dan serangan yang dibuat menunjukkan mereka tidak membaca alasan penghakiman serta tidak memahami undang-undang, sekaligus membawa kepada kenyataan dan ulasan tidak relevan. Pandangan peribadi saya, kata Ketua Hakim Negara ini, komen dibuat oleh orang yang tidak faham, yang menunjukkan kurang kefahaman mereka adalah kerana mereka tidak membaca alasan penghakiman. Apabila tidak baca, tidak faham, bila tidak faham akan membuat komen yang tidak sesuai dan relevan dengan isunya. Keseluruhannya bolehlah dikatakan ia berdasarkan sentimen semata-mata, tanpa berdasarkan kefahaman tentang undang-undang dan alasan penghakiman itu sendiri. Keputusan mahkamah itu sendiri tidak difahami dengan sebenarnya, katanya menurut berita harian.
Ketua Hakim Negara juga berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri persidangan litigasi kebangsaan 2022 kali kedua anjuran Majlis Peguam Kuala Lumpur hari ini. Tengku Maimun diminta mengulas serangan terhadap institusi kehakiman oleh beberapa pihak ketika ini, susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos lalu mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta dikenakan ke atas Najib yang didapati bersalah menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Panel 5 hakim dipengerusikan Tengku Maimun sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati pembelaan Najib sememangnya tidak konsisten dan gagal membuktikan keraguan munasabah. Sebelum ini, Majlis Peguam mengutuk tindakan berniat jahat, tidak wajar serta berbentuk ancaman yang dilemparkan terhadap badan kehakiman dan Tengku Maimun serta menyifatkan serangan itu berbaur sentimen anti kehakiman dan tidak adil kepada badan kehakiman negara. Ketua Polis Negara Esril Sani Abdullah Sani pula sebelum ini mengarahkan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ menyiasat sebarang elemen ancaman dan ugutan terhadap Tengku Maimun. Tanya pakar, ditanya saranan kepada ahli politik dan masyarakat, Tengku Maimun meminta mereka membaca dan memahami sesuatu isu dan selain bertanya kepada pakar sebelum membuat kesimpulan. Katanya, tindakan membuat kesimpulan dan kenyataan tanpa pemahaman adalah tidak adil dan hanya mencetuskan situasi yang huru-hara. Jika tidak faham, tanya. Jika sudah baca alasan penghakiman tidak faham lagi, tanya pada individu yang tepat. Jangan begitu mudah membuat kesimpulan tanpa kefahaman penuh. Ini perkara asas, kata Tengku Maimun lagi. Adalah tidak adil untuk membuat kenyataan terhadap isu yang kamu tidak faham. Ia akan menyebabkan huru-hara pada semua perkara. Jika kamu tidak faham, tiada asas pengetahuan, tidak memahami sepenuhnya, tapi kamu buat kenyataan. Ini tidak betul, katanya, yang menghargai sokongan Majlis Peguam dalam memperbetulkan persepsi dan menjelaskan mengapa mahkamah membuat sesuatu keputusan. Ketika membacakan alasan penghakiman setebal 15 muka surat pada 23 Ogos lalu, Tengku Maimun antara lain memaklumkan mahkamah tidak mendapati sebarang kesalahan dalam penghakiman yang dibuat Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Nazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun ke atas ahli parlimen pekan itu. Setiap 3 pertuduhan penyelewengan masing-masing 27 juta ringgit, 5 juta ringgit dan 10 juta ringgit daripada dana SRC. Tengku Maimun ketika itu berkata, pembelaan perayu tidak konsisten dan panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan mendapati Nazlan sudah melakukan analisis yang mendalam terhadap bukti dikemukakan pihak pendakwaan. Mahkamah juga mendapati pihak pembelaan tidak pernah benar-benar mempertikaikan mengenai kemasukan dana SRC Internasional berjumlah RM42 juta seperti dipertuduhkan ke atas Najib dalam akaun bank pribadinya ketika kes itu dibicarakan. Sebaliknya, bekas Perdana Menteri itu hanya mencabar elemen mens rea, niat jahat bagi semua. 7 kesalahan dikenakan ke atasnya dengan menafikan mengenai dana itu daripada SRC. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.